اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung lagi tadabbur surah Al-Baqarah ayat 268. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat 266 dan 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 266. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa wa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Pengajarannya yang pertama, harus membuat contoh atau perumpamaan sama ada dengan perkataan atau perbuatan. Supaya lebih mudah difahami. Yang kedua, orang yang manna dan aza setelah bersedekah umpama orang yang melakukan amal dan sedekah yang banyak tetapi setelah hampir memungut hasilnya atau pahalanya, maka semua pahala amalannya telah terpadam, telah terhapus disebabkan manna dan azanya.
Yang ketiga, Al-Quran selalu menggalakkan manusia supaya sentiasa berfikir tentang kebesaran Allah dan tentang maksud ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hanya orang yang berilmu sahaja, hanya orang yang berilmu dan berfikir sahaja akan mendapat pengajaran dan faedah yang besar daripada Al-Quran. Okey, habis ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhizihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Pengajarannya pertama, kelebihan iman kepada orang-orang yang beriman. Kerana ia menjadi penyebab untuk manusia sentiasa mentaati perintah Allah dan meninggal larangannya. Yang kedua, sesiapa yang sentiasa melanggar perintah Allah, maka imannya adalah kurang dan lemah. Dan sesiapa yang sentiasa mentaati perintah Allah, maka imannya kuat dan mantap. Yang ketiga, wajib infak daripada harta yang baik, harta yang baik dan halal, sama ada hasil perniagaan ataupun hasil bumi. Yang keempat, haram sengaja memilih harta yang tidak baik untuk diinfakkan kerana Allah hanya menerima apa yang baik sahaja.
Yang kelima, sesiapa yang mengambil hak orang lain, maka wajib dipulangkan kepada tuannya atau kepada pewarisnya sekiranya tuannya telah mati. Atau dipulang ke Baitul Mal sekiranya tidak ada pewarisnya. Yang keenam, sekiranya semuanya terhalang, maka hendaklah bersedekah dengan kadar harta yang diambilnya dan niat pahala sedekah kepada tuannya. Okey, habis. Kita sambung tadabbur ayat 268. Kaitan ayat 268 ni dengan ayat sebelumnya, dia berkait dengan infak juga. Tetapi ayat 268 ni Allah nak terangkan, Allah nak bagi tahu sebab kenapa manusia susah nak infak ataupun menjadi kedekut. Apa punca dia? Jadi Allah bagi tahu sebab supaya kita dapat elakkan dan supaya kita menjadi orang yang sentiasa beriman kepada Allah dan sentiasa berlomba untuk mendapat yang terbaik di sisi Allah. Okey, kita tengok. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Asy-syaitan. Syaitan ni kita dah jumpa sebelum ni. Berasal daripada perkataan syafuna. Daripada perkataan syafuna yang bermakna ba'uda, iaitu jauh. Jauh. Syatuna telah jauh. Kalau yang jauh ataupun orang yang jauh, syaitan. Syaitan. Kalau ba'uda jadi ba'idun. Jauh daripada apa ni? Daripada rahmat Allah. Jadi syaitan ni sebenarnya bukan makhluk, tapi adalah sifat. Sifat kepada mana-mana makhluk Allah yang sentiasa engkar dan melakukan maksiat. Dan mereka ni jauh daripada rahmat Allah. Minal jinnati wan nas. Okey. Dan ketua kepada dia bila jin yang baik dipanggil jin Islam, bila jin yang jahat dipanggil syaitan. Tapi bila orang yang baik dipanggil Muslim ataupun mukmin. Tapi kalau orang tu tak beriman, dia tak panggil syaitan, dia panggil kafir.
Jadi kalau jin jahat dipanggil syaitan, masuk neraka dan kekal. Kalau manusia yang jahat dipanggil kafir, masuk neraka dan kekal dan satu tempat dengan jin yang jahat. Bos dia. Okey. Jadi Allah kata syaitan. Apa dia? Ya'idukum. Ya'idun fa'il mudhari' menunjukkan sentiasa. Ya'idu daripada wa'ada. Wa'ada menjanjikan. Fi'il madhi wa'ada, mudhari' dia ya'idu. Masdar dia wa'dun. Satu lagi aw'ada. Yu'idu. Wa'idun. Dia beza. Kalau wa'dun, janji baik. Kalau Allah janjikan syurga, dalam bahasa Arab dia panggil wa'dun. Kalau Allah janjikan neraka kepada orang yang kufur, dia dipanggil wa'idun. Asal perkataan sama, W pula. Wow, Aindal. Asal perkataan sama. Tapi kalau wa'ada 3 huruf, masdar dia, kata terbit dia wa'dun, janji baik. Kalau nak tukar pada makna janji buruk, tambah hamzah di hadapan au'ada. Makna Allah telah menjanjikan yang buruk. Masdarnya wa'idun. Okey? Wa'dun janji baik, wa'idun janji tak baik. Tapi di sini yang berjanji siapa ni? Syaitan. Kalau syaitan berjanji baik ataupun tak baik? Kalau tak baik, yang mana satu? Wa'idun ataupun kalau fa'il mudhari' yu'idu. Bukan ya'idu. Kalau ya'idu janji baik. Di sini kita akan jumpa ni. Allah ya'idukum. Allah menjanjikan. Betul? Sebab Allah menjanjikan benda baik, ya'idu. Tapi kalau syaitan sepatutnya yu'idu. Yu'idu 4 huruf. Jadi soalannya kenapa Allah guna ya'idu juga untuk syaitan? Sedangkan ya'idu bermakna janji baik. Kata ahli tafsir, dari segi bahasa Allah nak seragamkan. Bila di sana Allah guna ya'idu, sini pun Allah guna ya'idu. Okey? Supaya nampak cantik bahasa ataupun ayat tu. Okey, syaitan sentiasa menjanjikan kamu. Menjanjikan kamu. Al-faqra. Faqra apa dia? Faqra ni asal dia fiqar, tulang belakang. Jadi fakir tu dalam bahasa Arab asalnya al-fiqar, iaitu tulang belakang. Iaitu bila dikatakan orang tu patah tulang belakangnya, apa jadi padanya? Lemah. Jadi dalam banyak-banyak tulang, yang paling melemahkan pergerakan manusia ialah tulang belakang. Jadi fakir daripada perkataan tulang belakang yang patah ataupun cedera. Makna kalau orang tu dah patah tulang belakang, dia akan jadi lemah. Sebab tu orang fakir dia panggil fakir. Sebab dia lemah. Tak ada kekuatan. Okey? Jadi syaitan sentiasa menjanjikan kamu kefakiran. Dan wa ya'murukum, dan dia mudhari'. Kena mudhari' ni sentiasa. Allah nak bagi tahu, itu tadabbur kan. Ramai tak perasan ni, syaitan dia suruh tu waktu pagi saja ke, tengah hari saja ke, ataupun malam. Mana kita tahu? Penggunaan perkataan. Kalau fi'il mudhari' mana? 24 jam. Sentiasa menyuruh. Kamu bil fahsya. Fahsya apa dia? Dia terjemah apa tu? Fahsyat dalam bahasa Arab apa saja yang dikeji, apa saja yang
Dicela oleh siapa ni? Satu oleh agama, yang kedua oleh akal manusia yang waras. Mana kalau kita tengok, automatik kita, teruknya. Itu fahsyat lah tu. Pernah tak kita tengok orang berzina, kita, okeynya. Bila kita tengok, spontan kita kata teruk, itulah makna perbuatan tu fahsyat. Dan biasa dalam Quran, fahsyat ni diguna untuk apa? Pernah kita jumpa sebelum ni. Al-fahsyat wal munkar kan? Apa makna? Salah satu ayat Allah kata, La taqrabuz zina. La taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan. Allah kata, jangan kamu dekati zina. Kenapa Allah begitu sebab? Sesungguhnya zina itu perbuatan fahsyat lah. Perbuatan keji. Jangan dekati zina sebab ia perbuatan yang keji. Siapa yang berzina tu memang dia adalah keji. Sebab orang yang suka buat perbuatan keji adalah orang yang keji. Okey. Jadi kata ulama, hampir semua perkataan fahsyat dalam Quran biasanya bermakna perbuatan zina ataupun dosa besar, kecuali dalam ayat ni. Ayat ni kalau fahsyat dia lebih spesifik kepada bakhil. Ini cerita apa ni? Cerita infak ni, mana kita tahu fahsyat ni makna dia bakhil. Nanti kita akan lebih jelas. Sebab bila cerita pasal infak, maknanya syaitan agak-agak suruh apa dalam bab infak ni? Bakhil lah. Jangan infak. Ya, betul. Yang suka bakhil ni, sifat bakhil biasa sifat siapa? Orang Yahudi dan orang munafik. Okey. Dengan bakhil ataupun kedekut. Tapi kalau kita nak terjemah juga kedekut dan juga semua perbuatan keji lain pun tak salah. Okey. Sekarang ada dua. Ya'idukum ni boleh kita terjemah janji ataupun boleh kita terjemah syaitan mengugut ataupun mengancam ataupun provoke. Apa makna ni? Dia bagi ancaman. Ancaman apa? Dia menakutkan. Dengan apa? Supaya akhirnya orang jangan. Jadi kalau ayat sebelum ni Allah kata apa? Kalau nak infak yang tayyib. Dan haram kamu infak yang khabis. Mula-mula kalau ikut ayat sebelum ni, syaitan kalau orang tu nak infak, dia kata pilih yang khabis, yang tak elok, yang tak terpakai. Itu kerja syaitan. Kemudian dia naik taraf lagi. Orang yang kedekut tu apa dia? Mula-mula infak benda yang tak elok. Yang kedua, naik pangkat apa dia? Jangan infak langsung. Sebab apa? Nanti kamu akan jadi fakir. Macam mana dia hasut tu? Kalau kamu infak, anak kamu baru sekolah rendah. Jauh lagi perjalanan kan, nak masuk sekolah menengah. Sekarang yuran sekolah pun mahal, kos semua naik kan, masuk universiti. Jadi kalau kamu sedekah sekarang, kamu akan fakir, miskin, dan anak kamu mungkin tak sempat belajar sampai universiti. Betul juga. Dia pun tak sedekah kan. Macam mana dia nak tahu? Dia kata, saya tak pernah dengar pun orang hasut saya. Dia syaitan, dia mainkan dalam minda kita. Tak payahlah sedekah, tunggu dulu. Biar anak besar, dah habis belajar, dah lepas tanggungjawab, sedekahlah. Masa tu nak sedekah, semua pun sedekah. Itu syaitan cakap. Biasa dengar orang menghasut macam tu. Sebab tu ulama kata, siapa yang menghasut orang, dia adalah tak sedekah, dia pula hasut orang, jangan sedekah. Cukup-cukup lah tu kan. Orang miskin pandai-pandai lah dia cari duit sendiri kan.
dia pun ada tenaga. Orang tu mengambil tugas syaitan. Ataupun orang tu adalah memang syaitan. Kadang-kadang siapa cakap macam tu? Isteri kita, bang cukup-cukuplah sedekah tu. Kita makan ala kadar tapi duk sedekah orang miskin. Isteri kita adalah syaitan. Kadang-kadang bapak kita kan, kita nak sedekah, bapak kita kata, cukuplah tu. Duit rumah kamu boleh habis bayar, kereta pun boleh habis bayar kan, cukup-cukuplah tu. Dah stabil, baru sedekah. Bapak kita adalah okey. Tengok bahasa Al-Quran. Allah mula dengan apa ni? Perkataan syaitan. Apa hikmah? Kenapa Allah mula ayat ni dengan syaitan? Apa kebaikannya bila mula dengan perkataan syaitan? Dia macam ni. Kalau saya cakap kan, bila kita dengar syaitan je, apa kita terbayang? Mesti jahat, betul tak? Ada kata, syaitan, mesti dia nak bagi duit pada kita. Ada? Tak ada. Jadi Allah nak, apa yang syaitan nak buat lepas tu, terus kita tolak. Dengan apa? Mula sebut syaitan. Memang tak baik lah ni. Saya bagi contoh. Dia kata, ada perompak dalam rumah. Apa terbayang dalam kita, dalam kepala? Ni, ada perompak dalam rumah entah. Anda kata perompak dalam rumah. Apa terbayang dalam kepala? Kita ada risau kan? Betul? Kenapa kita risau? Biasa perompak tak akan buat benda baik. Betul kan? Betul tak? Ada tak bila kita, orang beritahu kita, perompak dalam rumah kamu, kita senyum je? Ada? Tak ada kan? Tak ada. Tapi ramai tak bila sebut syaitan, risau je? Ada ke tak? Syaitan! Senyum je. Mana kita tak menghayati. Allah sengaja sebut di awal supaya kita bayangkan syaitan. Supaya apa? Kita bayangkan, ya Allah, mesti benda tak baik ini. Kita pun dengar, fokus dan elakkan. Apa dia? Simple je. Dia bukan suruh buat maksiat. Bukan suruh solat lambat. Dia kata apa? Simpan duit. Jangan sedekah lagi. Kamu pun baru mula kerja kan? Orang lain dah kerja 10 tahun, belum sedekah lagi. Kamu jangan lebih pada orang tua. Itu ayat-ayat syaitan. Kadang-kadang kita nak sedekah 100, syaitan kata apa? 50 cukup lah kan? Kok nanti anak kamu nak beli apa, isteri nak beli kan? Kadang-kadang nak sedekah 50, dia kata apa? Dah keluarkan 50, lepas tu nampak yang merah. Dia ambil yang merah. Itu semua kerja syaitan. Jadi syaitan ni menakut-nakutkan kita dengan kefakiran. Sebab itulah orang yang takut kemiskinan adalah hasil kerja syaitan. Biasa tak kita fikir, lepas berhenti kerja nak makan apa? Itu syaitan itu. Jenis yang risau pada kemiskinan, syaitan. Sebab itulah Nabi, kita pernah dengarkan, dah biasa dengar. Nabi bila dia sedekah, dia bagi berapa banyak? Bagi? Apa maksud tu? Nabi fikir tak nak simpan untuk besok? Bila Nabi bagi semua dan tak fikir untuk besok, apa maksud dia? Nabi bukan orang yang takut kefakiran. Dan saya pernah bagi tahu berapa kali, Nabi pernah sedekah pada orang Badui beratus ekor kambing di celah lereng bukit. Maka hasilnya apa? Orang Badui kata, jom kita beriman dengan Muhammad yang tidak takut pada kefakiran. Oh, hebat. Orang yang tak takut kefakiran ialah orang yang tak ada harta. Orang yang takut pada kefakiran ialah orang yang ada harta. Apa patah harap? Boleh hafal ni, walaupun bukan Quran, bukan hadis. Siapa yang takut kepada kefakiran, dia adalah fakir. Risau je. Kaya. Kereta 3 biji, tapi risau. Lepas 5 tahun ni macam mana? Lepas aku tua macam mana? Lepas anak dah bekerja, apa semua duk keluarkan. Siapa nak jaga aku? Dia ni memang fakir. Walaupun ada harta 1 juta. Dan sebaliknya, siapa yang dia rasa aman daripada kefakiran, dia tak risau langsung. Inilah orang yang kaya sebenarnya.
Boleh faham? Kita sebenarnya kaya ke fakir? Oh, tak pernah risau, betul? Kalau selalu risau, fakir. Sebab tu Nabi kata kaya sebenar apa dia? Al-ghina, ghina an-nafsi. Ghina ni kekayaan. Kekayaan yang sebenar bukan ghina, bukan kekayaan harta, tapi ghina an-nafsi, kaya jiwa. Apa beza kaya harta dengan kaya jiwa? Apa beza? Dia bila dia kaya jiwa, dia tak sayang pada harta, dia asyik nak bagi je, asyik nak bantu orang. Sebab jiwa dia kaya. Kalau kaya harta, dia asyik nak simpan je. Jiwa dia tak kesian kepada orang. Boleh tak? Dan syaitan sentiasa suruh. Dia apa beza ni? Antara yang ni janjikan kefakiran, dia hasut supaya kita jangan sedekah. Kalau sedekah, miskin, apa ke dana. Sekarang PKP kan, kerja pun susah. Nak cari rezeki pun susah, nak naik pangkat lagi susah. Jangan sedekah. Yang ni dia hasut, yang ni dia suruh. Faham? Makna lepas dia hasut, dia pun disuruh. Jangan sedekah. Kalau sedekah macam ni, macam mana macam ni. Okey. Kemudian lawan dia sampai dia. Wallahu, dan Allah ya'idukum, dia menjanjikan kamu maghfirah, keampunan. Minhu, darinya, iaitu dari Allah. Wa fadla, dan fadla ni kelebihan. Makna pertama Allah janji maghfirah, yang kedua yang lebih daripada maghfirah, ziyadah. Dia terjemah apa? Anugerah, kelebihan. Okey. Janji syaitan berapa? Fakir. Okeylah. Yang kedua, kedekut lah. Janji Allah, janji Allah. Satu, keampunan. Yang kedua, kelebihan ataupun kurniaan. Dia sebenarnya keampunan ini lawan apa? Kalau kita nak regu dia, keampunan ini lawan apa? Lawan dia kedekut. Yang ni fakir, lawan dia kelebihan. Boleh faham? Sebab itulah bila keampunan lawan dalam ayat ini fahsyak, maknanya kedekut lah ni. Cuma sekarang sepatutnya kalau syaitan menjanjikan kedekut, menjadikan orang tu kedekut, Allah pula menjanjikan apa? Logiknya keampunan bukan lawan kedekut. Pemurah lah kan? Pemurah. Maknanya kalau syaitan kata kalau kamu sedekah, kamu fakir, dan lepas tu kamu sepatutnya kamu akan jadi orang yang kedekut lah. Maka Allah janji apa? Kalau kamu sedekah, kamu jadi orang yang kaya. Kan? Betul kan? Tapi Allah kata keampunan. Kita kalau ditawarkan, kalau sedekah jadi kaya, satu lagi kalau sedekah dapat keampunan. Kita pilih yang mana? Dah cakap betul.
Tengok mindset orang Melayu. Bila dia sedekah, salah satu tujuan apa dia? Tambah rezeki. Tengok. Mulut baca Quran 30 tahun tapi pemikiran tak sama. Allah tak janji kalau kamu sedekah, tambah rezeki. Allah janji keampunan. Kalau kita bagi tahu orang Melayu, kalau kamu lagi banyak sedekah, lagi banyak dapat keampunan. Keampunan je Ustaz. Saya 5 tahun sedekah, nak kaya. Ustaz cakap keampunan. Ini kelas Ustaz yang terakhir lah. Ya Allah, tengok nilai keampunan. Sebab itulah Quran ni dia kena berfikir, kena tadabbur. Kenapa Allah janji keampunan? Kenapa Allah tak janji kekayaan? Ya, keampunan. Bersih daripada dosa je. Apa dia? Okey, itu katalah itu kat akhirat. Saya nak kat dunia. Akhirat lambat lagi. Jangan cakaplah akhirat. Apa dia? Ada dalil tak? Bila dapat keampunan, jiwa tenang. Kita lupa apa Nabi Nuh cakap pada kaum dia. Cuba buka surah Nuh. Surah Nuh. Fakultu astaghfiru rabbakum. Surah Nuh yang bawah sekali, page pertama bahagian bawah sekali. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu ka. Ada? Saya tengok ayat berapa? 7 ke 8? Page pertama ayat bawah sekali. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqultu istaghfiru. Okey, kana ghaffara. Okey, ayat seterusnya yursili samaa alaikum midrara. Lepas tu wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin anhara. Tengok, bila Nabi Nuh berdakwah kepada kaum dia, antara mesej dia apa dia? Aku berkata istaghfiru, minta ampunlah kepada Tuhan kamu. Minta ampun makna bertaubatlah, jadi orang beriman. Lepas tu Nabi Nuh bagi tahu apa kelebihan setelah kamu bertaubat dan minta ampun. Innahu kana ghaffara, sebab Allah tu Maha Pengampun. Lepas kamu minta ampun apa dah? Yursilis samaa alaikum midrara. Allah ini kat dunia ke di akhirat? Dunia. Turunkan hujan. Dia antara punca segala rezeki ialah hujan. Lepas tu wa yumdidkum bi amwalin. Allah yumdid apa makna? Memanjangkan kepada kamu amwal, harta-harta, wa banin, dan anak-anak, wa yaj'al lakum jannat, dan Allah menjadikan untuk kamu kebun-kebun. Lepas tu Allah mengalirkan bagi kamu sungai-sungai. Semua rezeki tak? Anak, sungai, harta, rezeki tak? Datang daripada mana ni? Keampunan. Nampak tak? Allah janji keampunan, tapi hasilnya apa? Subhanallah. Sebenar, kenapa Nabi Nuh cakap pada kaum dia, minta ampun, turun rezeki. Apa yang Nabi Nuh nak bagi tahu? Bukan.
Punca kamu tak dapat harta, dosa. Punca kamu tak dapat anak, dosa. Punca kebun kamu tak subur, dosa. Punca sungai kamu kering, dosa. Kan Allah sebut juga dalam ayat, jikalau penduduk satu negeri beriman kepada Allah, kami akan turunkan keberkatan daripada langit dan bumi. Kalau mereka beriman. Tapi kenapa hujan tak turun? Kenapa kemarau? Sebab mereka tak beriman. Jadi semua masalah rezeki sempit ialah dosa. Sebab tu Allah tawar keampunan. Nampak tak? Tengok kalau kita tak tadabbur, ya Allah keampunan je. Aku solat duha nak tambah rezeki. Apa lagi? Aku tampar ayat 1000 dinar nak tambah rezeki, bukan nak keampunan. Dia lupa sebab sempit rezeki sebab dosa dia. Kan? Okey. Dan kisah ni Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in yang terkenal, ada orang datang mengadu pada dia, dia kata, wahai Imam, aku ada masalah kemiskinan. Apa kata Imam Hasan Basri? Istighfar. Datang pula orang lain, masalah yang berbeza. Wahai Imam, aku ada masalah, tak dapat anak. Imam Hasan Basri kata, balik istighfar. Yang lain pula kata, kebun aku tak berbuah. Imam Hasan Basri kata, istighfar. Semua masalah berbeza, tapi jawapan istighfar. Jadi akhirnya orang tanya Imam Hasan Basri, kenapa masalah orang berbeza, tapi kamu hanya bagi jawapan yang satu? Semuanya istighfar. Maka kata Imam Hasan Basri, kamu tak baca ke surah kisah Nabi Nuh dalam surah Nuh? Semua berpunca daripada istighfar, dapat semua ni. Dan kalau tak dapat semua, sebab dosa kamu. Nampak? Okey. Kemudian Allah kata keampunan daripada siapa? Siapa tu? Kenapa Allah sebut? Sebab Allah nak bagi tahu pada kita, keampunan ni banyak. Kadang-kadang keampunan daripada manusia. Tapi bila dapat keampunan daripada manusia, kita tak dapat apa-apa. Sekadar saya maafkan kamu. Lepas tu ada tak dia bagi hadiah? Tak ada. Kalau dapat keampunan daripada pemimpin ke, sultan ke, lepas tu dapat hadiah? Tak ada. Aku ampun pun mujur je. Kan? Tapi Allah nak beritahu, kalau keampunan daripada Allah, satu nikmat. Ini baru kat dunia. Di akhirat dapat apa? Tiket nak masuk syurga pada? Rahmat Allah. Dan tiket nak dapat rahmat Allah? Keampunan. Penghalang besar manusia dapat rahmat sebab dosa. Bila bertaubat je, clear. Dapat rahmat Allah, dapat tiket ke syurga. Jadi yang Allah janji maghfirah ini sebenar, jauh lebih besar daripada yang manusia nak, iaitu rezeki. Dan fadla. Fadla pula apa dia? Dia fadla ni pertama, Allah akan bagi rezeki yang tak disangka. Bila tu? Bila dia sentiasa berinfak. Selain daripada dapat keampunan, Allah tambah lagi, plusnya apa? Rezeki tak disangka. Biasa kita dengarkan. Kadang-kadang dia bagi ni 50, tengok-tengok ada orang lain bagi kat dia 100 pula. Ada orang dia bagi apple pada orang, tengok-tengok orang bagi pada dia, gua musangking. Makna rezeki yang tak disangka. Yang kedua, fadlan makna dia ialah Allah elakkan, jauhkan kita daripada musibah yang menyebabkan duit kita selamat. Kalau kita sakit, keluar kos tak? Allah jaga duit kita dengan Allah bagi kesihatan. Berapa ramai yang sakit seminggu habis kosnya 10,000. Betul? Kadang-kadang Allah selamatkan kita tidak aksiden. Kalau aksiden, kereta remuk, kadang-kadang habis 10,000. Betul? Kadang-kadang kita aksiden, patah kaki, tak boleh kerja. Kadang-kadang dibuang kerja. Tapi Allah jaga, lindungi semua. Jadi berapa banyak kita jimat duit sebab Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita selamat, Allah bagi kita tidak aksiden. Kadang-kadang benda tu kita tak itu kan. Berapa ramai yang duit banyak, tapi habis apa dah? Pergi hospital, KPJ kan.
habis 10,000. Ubah suai kereta, habis 5,000 kan. Renovate rumah, habis macam tu je duit. Tapi orang yang sentiasa bersedekah ni, duit dia tersimpan. Dia sedekah tapi tak keluar banyak. Okey? Boleh ke? Dan yang ketiga fadlah ialah berkat. Berkat apa dia? Duit tak banyak tapi banyak kebaikan dia dapat. Yuran anak settle, duit kereta boleh bayar kan. Ada orang duit banyak tapi kereta kena tarik. Yuran anak sangkut. Sebab apa? Tak tahu ke mana hilang duit dia. Berkat. Okey, kemudian wallahu, dan Allah wasi'un. Wasi'un apa dia? Maha luas. Luas apa ni? Luas apa? Dia bila Allah sebut dua sifat di hujung ayat, dia kaitan dengan ni lah. Kaitan dengan cerita yang ada dalam ayat tu. Jadi luas apa ni? Luas rahmatnya, luas kekuasaannya, luas keampunannya, kan? Dan alimun maha mengetahui. Kaitannya apa? Kalau kamu sedekah 10,000, Allah tahu tak? Jangan kita rasa nanti Allah tersilap kira kan. Aku nak 10,000 kali dengan 700 sekian-sekian. Tengok-tengok pergi akhirat tak cukup 10 ringgit kan. Tak, Allah tahu. Tapi kalau kita buat kebaikan pada manusia, kadang-kadang manusia tak tahu, betul kan? Kadang-kadang manusia tahu tapi terlupa. Kadang-kadang tersilap. Allah tak. Jadi ayat ni wasi'un alim, satu bagi motivasi pada kita supaya sedekah lagi. Sebab semakin kita sedekah, Allah semakin banyak balas. Yang kedua, 1 sen ke 20 ringgit ke, semua Allah tahu. Tak akan sia-sia. Jadi kita tak rasa risau nak sedekah banyak mana walaupun orang tak tahu. Dan kita dah sedekah dan kita lupa semua kan. Di akhirat besok Allah lupa tak? Tak. Ada orang dia bila sedekah 10 ringgit ingat je. Walaupun dah 10 tahun. Pada 10 ringgit je. Okey. Habis. Sekarang, ayat yang 269 ni, dia macam tak ada kaitan dengan infak. Tapi sebenarnya ada kaitan. Allah kata apa? Yu'ti. Dia memberi al-hikmah. Al-hikmah. Man yasha, kepada siapa yang dia kehendaki. Kemudian wa man yu'ta, dan siapa yang yu'ta, diberi al-hikmah, faqad utiya, maka sesungguhnya utiya, dia telah diberi khairan katsira, kebaikan ataupun kebajikan katsira yang banyak. Okey, kita nak faham apa makna hikmah. Ini tajuk poster kita kan, nak tak kebaikan yang banyak. Semua orang nak kebaikan yang banyak, tapi dia salah tafsir, salah faham. Akhirnya bukan kebaikan yang banyak dia dapat, musibah yang banyak. Sebab salah definisi kebaikan tu. Jadi kita nak faham sebenarnya apa makna hikmah ni. Ya Allah janji kalau dia dapat, dia akan dapat kebaikan yang banyak. Okey, al-hikmah ni kita balik pada dari segi bahasa. Al-hikmah
Dia berasal daripada perkataan al-hukmu. Al-hukmu. Dan al-hukmu makna dia al-man'u. Apa makna al-man'u? Penghalang. Jadi hikmah daripada perkataan asalnya hukmu dan maknanya al-man'u, menghalang. Jadi apa makna dia? Iaitu hikmah ialah yang boleh menghalang seseorang daripada melakukan perkara yang salah dan merugikannya. Itu hikmah. Boleh faham? Saya ulang. Hikmah ialah sesuatu yang menghalang seseorang daripada dia melakukan perkara yang salah dan merugikannya. Makna apa? Kalau dia ada hikmah, dia akan sentiasa buat benda yang betul dan tak rugi. Itu hikmah. Kalau asyik buat salah, dia tak ada hikmah. Asyik buat je rugi. Buat je rugi. Dia memang tak bijak. Boleh? Sebab tu ada ulama mentafsirkan hikmah ialah ada an-nubuwah, kenabian. Semua para nabi ada hikmah. Sebab tu orang paling cerdik para nabi. Ada tak nabi buat salah? Tak ada, sebab dia ada hikmah. Dia ada sesuatu yang menghalang dia, yang mengawal dia daripada buat benda yang salah. Jadi, salah satu makna dia an-nubuwah. Yang kedua, ada ulama menterjemah dia at-tafaqquh. At-tafaqquh fi din. Apa makna tafaqquh? Tafaqquh kan Nabi doa pada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fi din. Makna kefahaman, bukan setakat ilmu, kefahaman yang mendalam dalam agama. Sebab tu orang yang kalau faham agama, dia akan buat benda yang penting, benda yang besar pahalanya. Benda remeh-temeh dia tak akan buat sebab dia ada hikmah, kebijaksanaan. Boleh? Nabi kata apa dalam satu hadis? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Apa maksud? Man, siapa? Yuridillahu. Siapa yang Allah nak, bihi, dengan orang tu khairah. Allah nak orang tu baik dan dapat khairan katsira, dapat kebaikan yang banyak. Allah bagi apa? Yufaqihu. Allah bagi dia faham agama yang mendalam. Faham? Maknanya apa tu? Itulah hikmah. Sebab tu Allah kata siapa diberi hikmah, dia dapat kebaikan yang banyak. Dan sebab itulah doa Nabi pada Abdullah bin Abbas bukan kata, wahai Tuhan, jadilah sepupu aku ni pilot. Tak ada. Jadilah sepupu aku ni angkasawan. Tak ada. Jadilah sepupu aku orang yang faham Al-Quran, orang yang ada hikmah. Sebab tu sampai hari ini dan sampai kiamat nanti, orang dapat tak ilmu daripada Abdullah bin Abbas. Setiap kali kita ambil ilmu dia, pendapat dia dalam tafsir, dia dapat tak pahala? Berapa banyak pahala dia? Itulah khairan katsira. Khairan katsira. Dia Imam Syafi'i, orang sebut tak namanya, ilmu dia, orang dapat tak manfaat? Dia dapat tak pahala? Sebab dia ada apa? Hikmah. Tapi pemimpin pada zaman Imam Syafi'i, siapa tahu siapa amirnya ataupun gubernurnya ataupun Amirul Mukminin, pemerintah pada zaman Imam Syafi'i? Jangankan nak sebut, tahu pun tak. Tapi masa tu, masa zaman Imam Syafi'i, antara Imam Syafi'i dengan pemimpin, siapa yang ada kuasa? Siapa yang kaya? Siapa yang ada pengaruh? Siapa yang ada penyokong ramai? Tapi bila dua-dua mati, siapa yang disebut namanya? Imam Syafi'i. Kenapa?
hikmah. Siapa yang diberi hikmah, dia diberi kebaikan yang banyak. Boleh faham? Nabi Muhammad, Allah bagi apa pada Nabi Muhammad? Harta tak? Dia anak yatim, miskin. Tapi Allah bagi yang lebih mahal daripada harta. Lebih mahal daripada ada mak bapak. Apa dia? Al-Quran. Tafaqquh fi din tu Quran lah. Tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran ialah tafaqquh fi din. Sebab itulah bila Nabi dapat tafaqquh fi din, tadabbur Al-Quran, Nabi dapat hikmah. Apa yang Allah bagi pada Nabi? Itu di syurga. Kedudukan paling tinggi sekali. Nombor 1 kan. Bukan ada kaya pun. Dan kat dunia, Allah kata apa? Dalam surah ni. Surah Ad-Duha. Wad-duha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lepas tu, walal akhiratu khairun laka. Pastilah akhirat lebih baik untuk kamu daripada dunia. Satu Allah bagi. Lepas tu, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan bagi pada engkau dan engkau akan reda. Bagi apa? Khairan katsira. Lepas tu Allah detailkan. Ya Allah bagi pada Nabi kat dunia. Hasil daripada hikmah. Apa dia? Alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah kamu anak yatim? Aku lindungi. Tengok. Orang lain anak yatim, siapa yang jaga dia? Mungkin pakcik dia je. Tapi Nabi Muhammad yatim, siapa jaga? Allah. Yang kedua, wa wajadaka dhalan fahada. Allah dapati engkau dalam kebingungan. Allah yang bagi petunjuk. Yang ketiga, wa wajadaka ailan fa aghna. Allah dapati engkau dalam ailan miskin, papa kedana, fa aghna. Allah kayakan kamu dengan datangkan Khadijah, dengan Abu Bakarnya, dengan harta perangnya. Ya Allah, hikmah masa kat dunia. Nampak? Boleh? Jadi sekarang nak duit ke nak hikmah? Ya. Betul kan ya? Okey. Yang ketiga, pendapat ketiga, ini yang tafaqquh fiddin. Hikmah makna tafaqquh fiddin, salah satunya pendapat Imam Malik. Imam Malik kata hikmah yang Allah bagi dan bila dapat khairan katsira ialah kefahaman yang mendalam dalam agama. Yang ketiga, khasyatullah. Hikmah ialah takut kepada Allah. Sebenarnya tiga-tiga ni ada kaitan. Dia tak mungkin jadi Nabi, melainkan dia faham agama. Dia tak mungkin faham agama, mesti dia takut pada Allah. Sebab tu Allah kata, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah hanya ulama. Ulama yang mana? Yang diberi hikmah. Boleh faham? Dan supaya nampak lebih jelas. Supaya nampak lebih jelas makna hikmah. Apa itu hikmah? Allah sebut dalam Quran. Allah bagi tahu, Allah bagi pada seseorang. Dia bukan Nabi. Dia bukan orang hebat. Orang biasa je. Tapi sebab Allah bagi hikmah, maka dia menjadi hebat di sisi Allah. Orang baca kisah dia dalam Quran. Orang ambil pengajaran daripada kisah dia. Sebab dia ada hikmah. Dia bukan Nabi. Orang biasa. Bukan. Luqman. Luqman ni kalau ikut dalam tafsir, dia adalah asalnya orang Afrika. Kulit hitam, rambut kerinting, bibir tebal. Handsome tak? Lepas tu asal pula hamba. Tapi Allah angkat dia, Allah rakam kisah dia dalam Quran dan Allah namakan surah tu surah dia. Hebat Luqman sebab apa? Apa dia ayat tu? Cuba baca. Walaqad atayna Luqmana al-hikmah. Oh, ni mahal. Tengok Allah bagi pada orang yang dia sayang, Allah tak bagi harta. Tapi Allah bagi pada Qarun apa dia? Kunuz, harta yang bertimbung. Allah bagi pada Fir'aun apa dia? Kuasa. Allah bagi pada Luqman al-hikmah. Okey. Sekarang, kalau orang tanyalah, apa hikmah yang Allah bagi pada Luqman tu?
Apa dia? Ilmu apa? Apa dia? Apa dia? Boleh spesifik tak? Hikmah yang Allah bagi pada Luqman ataupun bijaknya Luqman ialah dia didik anak dia menjadi hamba Allah, bukan hamba manusia. Sebab tu asas mendidik anak yang dilakukan oleh Luqman apa dah? Ya bunayya la tusyrik billah. Kenal Allah, tauhidkan Allah dan jangan syirik. Itu hikmah yang paling asas. Bijaknya Luqman, dia tak ajar anak dia kenal dunia dan cinta dunia. Kita yang pertama ajar pada anak apa dia? Kenal Tuhan dulu ke kenal dunia? 3M kan? 3M apa dia? Mengira apa? Duit lah, bukan pahala pun. Lepas tu membaca Quran ke membaca ABC. Yang ketiga? Menulis. Menulis apa ni? Apa-apalah, bukan menulis tadabbur Al-Quran. Betul? Bapak yang mana ni? Yang lulus universiti tapi tak ada hikmah. Luqman tak lulus universiti tapi ada hikmah. Pertama, la tusyrik billah. Yang kedua, nak bagi tahu hikmah ni. Orang yang ada hikmah, ini tanda-tanda dia. Pertama, dia ajar anak dia benda yang paling asas dan paling penting untuk anak dia dan untuk mak bapak sendiri. Iaitu kenal Tuhan, jangan syirik. Kalau kamu syirik pada Allah, tak ada guna kekayaan ke, kuasa kamu berpuluh tahun ke, semua sia-sia, semua hancur. Kalau hanya dengan syirik je. Allah kata apa pada Nabi Muhammad? La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu syirik pada Allah, semua amalan kamu sia-sia. Siapa tu Muhammad? Kalau Nabi Muhammad pun sia-sia sebab syirik, orang lain? Itu hikmah Luqman. Yang kedua, dia ajar pada anak dia pada buat baik pada mak bapak. Orang yang kedua yang banyak berjasa pada kita setelah Tuhan. Tuhan pencipta. Yang kedua lepas tu apa dia? Wajib buat baik pada mak bapak. Sebab itulah mak bapak ni tak boleh nak kata pun tak boleh. Tetapi dalam masa sama Allah bagi tahu kepada Luqman, anak ni kalau mak bapak pula jahat ataupun kufur, suruh anak buat jahat, Luqman nasihat apa? Jangan taat, tapi wajib buat baik pada mak bapak. Dia tetap ada jasa walaupun dia jahat ataupun dia kafir. Yang ketiga, Luqman suruh apa? Luqman ajar satu lagi akidah, iaitu ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fis samawat aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, kalau ada satu kebaikan ataupun kejahatan yang kamu buat dan sebesar zarah, dan kejahatan ataupun kebaikan itu yang sebesar zarah duduk kat mana? Dalam batu. Kamu tak tahu, kamu lupa. Ataupun kebaikan yang halus itu ada di langit. Ataupun ada dalam bumi. Kecil je kejahatan yang kamu buat, Allah akan bawa di akhirat besok. Kamu tak akan terlepas. Luqman ajar apa tu? Apa subjek apa tu? Jangan buat jahat sebab Allah sentiasa melihat walaupun sebesar zarah. Yang keempat, Luqman ajar apa? Ya bunayya aqimis salah. Dirikan salat. Tengok hikmah. Bijaknya Luqman tak suruh anak dia solat yang pertama. Tak. Betulkan akidah. Kenal Tuhan dulu. Takut pada Allah. Dah kenal Allah, dah cinta Allah, solat jadi mudah. Kita tak ada hikmah. Sebab tu kita, yang pertama kita suruh anak apa? Solat. Dalam keadaan anak kita tak kenal Allah, dalam keadaan anak kita syirik pada Allah, kita paksa dia solat. Kita tidak ada hikmah. Fardu ain. Fardu ain dulu. Kan? Lepas tu anak tak nak solat, kita kata degilah. Macam bapak dia kan. Padahal kita salah konsep pendidikan. Lepas, tengok hikmah Luqman. Lepas Luqman suruh anak dia solat. Yang keempat, yang kelima, Luqman suruh apa? Perasan tak? Ini hikmah. Tak, sebelum tu. Ini boleh kata hampir semua mak bapak tak suruh anak dia. Biasa mak bapak suruh anak belajar 3M. Sebenarnya untuk apa tujuan tu? Untuk dapat
dunia. Dan dia letak dah cita-cita anak kan. Jadi doktor, jadi apa lagi? Pemimpin, jadi YB kan. Tapi apa Luqman letak harapan kepada anaknya? Setelah akidah kamu betul, buat baik pada mak bapak, yakin Allah sentiasa melihat, dirikan salat. Lepas tu kamu kena kerja. Kerja apa? Nah, kerja apa? Ha? Allah kata, ya. Kata Luqman, ya bunaya aqimis salah, lepas dirikan salat, wa'mur bil ma'ruf. Suruh orang ramai benda yang ma'ruf, wanha anil munkar, dan cegah orang ramai daripada munkar. Lepas tu wasbir, sabar. Maknanya Luqman sedia tak pekerjaan untuk anaknya? Ya, tapi pekerjaan apa? Pekerjaan yang terbaik di sisi Allah. Lepas salat, kamu dah ada kerja. Apa dah? Doktor? Bukan. Kerja para Nabi. Dan bila kamu buat kerja para Nabi, kamu ada ujian. Sabar. Hebat tak Luqman? Kisah Luqman mendidik anak, Allah rakam dalam Al-Quran. Dan Allah namakan surah itu surah Luqman. Kehebatan dia sebab Luqman diberi Al-Hikmah. Boleh faham? Berapa ramai yang bila nak didik anak, dia tengok surah Luqman? Berapa ramai? Tak ramai. Tapi ramai tak bila dia mengandung, dia baca surah Maryam? Ramai kan? Dan bila dia nak anak dia muka handsome, dia baca surah Yusuf. Walaupun muka bapak dia memang tak handsome. Okey. Sebab tu Luqman faham, dia ada tafaqquh fiddin, dia ada hikmah. Sebab tu dia ajar anak dia mentauhidkan Allah dan kerjanya menolong agama Allah. Nabi pesan, saya nak sebut sikit ni. Okey. Nabi kata apa? Ballighu anni walau. Luqman suruh anak dia berdakwah. Anak dia ada belajar kat mana-mana? Apa latar belakang anak Luqman? Pengajar Islam ke, bahasa Arab ke? Tak ada. Dirikan salat, lepas tu pergi berdakwah. Mana ilmu anak dia? Subhanallah. Dakwah nak mengajak orang supaya kenal Allah dan mentauhidkan Allah. Luqman dah ajar tak pada anaknya? Itulah dakwah sebenarnya. Sebab tu Nabi kata, sampaikan dariku walaupun tengok satu ayat. Dalam hadis ni ada 3 benda. Satu, balighu. Balighu ni dia panggil taklif. Apa makna taklif? Tanggungjawab. Dan Nabi ni perintah kepada siapa? Nabi kata balighu kepada, makna kewajipan menyampaikan adakah orang tertentu? Adakah ulama? Tak. Semua umat dia. Taklif, kewajipan menyampaikan dakwah semua orang. Ramai orang bila kata berdakwah, saya bukan ustaz, salah. Sebab Nabi tak pernah sebut balighu ya ustaz. Tak ada. Yang kedua, ani dia panggil apa? Tashrif. Tashrif ni makna kemuliaan. Nabi kata, sampaikan daripada aku. Kita menjadi orang mulia bila kita hanya menyampaikan wahyu daripada Allah melalui Nabi. Tapi kita tidak mulia kalau menyampaikan dakwah melalui kata-kata orang. Bila kita boleh sampaikan Quran, boleh sampaikan hadis, kita adalah orang yang mulia. Tashrif, kemuliaan. Dan walau ayah, dia panggil apa? Takhfif. Apa makna takhfif? Ini boleh buat video pendek ni. Takhfif, ringan. Apa maksud ringan? Kerja dakwah ringan je. Berapa ayat? Berapa ramai yang beralasan, saya tak boleh ustaz, saya belum cukup. Memang degil lah. Nabi kata satu ayat. Kamu dah tak ada berapa ayat? Tengok, Nabi nak permudahkan. Syarat nak sampaikan dakwah bukan satu surah. Satu ayat.
Ini takhfif, makna memudahkan, meringankan. Sebab tu Luqman kata lepas solat pergi berdakwah. Luqman tak kata pergi belajar 3M, pergi belajar habis 3 kitab dulu, pergi belajar habis Sahih Bukhari. Tak. Cuba bayangkan kalau semua silibus nak berdakwah, kena tadabbur Quran habis, kena baca Sahih Bukhari. Agak-agak semakin ramai tak orang mati dalam kejahilan. Sebab apa ni? Tak mengajar. Belum habis Sahih Bukhari. Tengok rahmat Nabi, Nabi suruh sampaikan bila ada satu ayat. Ingat taklif wajib kepada siapa? Semua. Yang kedua, kemuliaan kita bila kita menyampaikan daripada Allah dan Rasul. Yang ketiga, kerja dakwah mudah walaupun satu ayat. Okey. Batulah ramai yang revert kan India ke China. Tengok lepas tahu jadi penceramah. Dia boleh ikut ayat akan. Dan kita yang dah belajar dah 10 tahun duk belajar pula dengan dia yang baru revert. Pelik tak? Pelik tapi benar. Sebab duk fokus berdoain. Okey. Wa ma yazakkaru dan tidak ada yazakkaru apa dia? Tidak ada yang mengambil tazakkur, mengambil pengajaran. Illa kecuali ulul albab, orang-orang yang mempunyai albab ni jamaah, mufrad dia lubbun. Lubbun satu, jamak dia albab. Apa makna lubbun? Makna dia aklun, akal. Akal jamak dia uqulun. Okey? Jadi kalau ulul albab ialah orang-orang yang berakal. Semua orang ada akal tak? Ramai yang ada akal tapi tak berakal. Yang maksud ayat ni ialah orang yang betul-betul waras. Jadi Allah nak bagi tahu tidak ada yang ambil pengajaran kecuali orang yang, maksudnya apa? Yalah, kita nak tahu orang tu berakal ataupun tak, apa dia? Apa beza dia? Bila dia baca Quran, dia tahu tak apa pengajaran? Kalau dia tahu pengajaran ayat tu, memang dia berakal. Tapi kalau dia baca Quran 30 tahun, kita pun tanya, apa dia antara pengajaran daripada surah Yasin? Oh, saya tak tahu. Memang tak berakal. Walaupun 30 tahun membaca. Siapa cakap? Allah. Tidak ada yang mengambil pengajaran kecuali orang yang berakal saja. Bila dia berakal, dia berfikir, confirm insya-Allah dapat pengajaran. Tapi kalau baca tak berfikir tentang maksud, dia tak akan dapat pengajaran. Dan di sini juga Allah nak beritahu, semakin dia berfikir, semakin dia berakal. Semakin dia berakal, semakin dia dapat pengajaran. Boleh? Okey, cukup Kita sambung malam besok. Okay, kita baca sikit dosa-dosa yang dia anggap biasa. Malam ni dosa yang ke-41. Dosa yang ke-41 muka surat 115. Siapa yang ada buku boleh buka muka surat 115. Iaitu dosa kesaksian palsu. Menjadi saksi yang palsu. Dia tak tahu apa-apa, orang panggil, bagi duit supaya jadi saksi, dia pun, ini dosa antara dosa yang terbesar. Dalilnya firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fajtanibu ar-rijsa minal awthan, wajtanibu qawla zur, hunafa'a lillahi ghaira musyrikin bih. Maksud dia, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
maka hendaklah kamu menjauhi berhala-berhala yang najis. Jangan semua berhala sebab ia adalah najis. Dan yang kedua, jauhilah perkataan-perkataan dusta. Qaula zur, kata-kata dusta, kata-kata bohong, termasuklah menjadi saksi bohong. Dengan ikhlas kepada Allah, tidak menyekutukan sesuatu dengan dia. Surah Al-Hajj ayat 30 hingga 31. Okey, kemudian daripada hadis diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin Abi Bakrah radhiyallahu anhu daripada ayahnya, ia berkata, kami sedang berada di sisi Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, salasan al-isyraku billah wa uququl walidaini wa jalasa wa kana muttaki'a faqal ala wa qawlu zur qal fama zala yuqarriruha hatta qulna laitahu sakat. Maksud dia, Nabi bersabda, Nabi bersabda kepada para sahabat, hendakkah aku tunjukkan, aku bagitahu pada kamu tentang 3 dosa yang terbesar. Jadi bercakap bohong dan menjadi saksi palsu bukan setakat dosa besar, tapi dosa yang terbesar. Akbarul kabair. Maka Nabi pun beritahu 3 dosa yang terbesar. Pertama, syirik pada Allah. Yang kedua, derhaka pada orang tua. Ini yang Luqman hajar ni pada anaknya. Satu, jangan syirik pada Allah. Yang kedua, buat baik pada mak bapak. Dan ketika itu baginda bersandar. Kemudian Nabi duduk. Mula-mula bersandar. Kan Nabi kata 3 dosa terbesar kan. Nabi sebut 2. Satu, syirik pada Allah. Yang kedua, derhaka pada mak bapak. Masa Nabi sebut 2, Nabi bersandar. Nak sebut yang ketiga, Nabi duduk. Makna cara Nabi duduk menunjukkan apa? Yang Nabi nak cakap serius. Apa dia? Ketahuilah, dan iaitu perkataan dusta. Dan sahabat kata lagi, ia berkata, dan Rasulullah SAW masih terus mengulangi. Nabi ulang lagi kata-kata dusta, kata-kata dusta. Maka sahabat kata, moga-moga Nabi berhentilah. Makna bila sebut kata-kata dusta, Nabi ulang berkali-kali menunjukkan apa? Dosa ni sangat-sangat besar. Kenapa? Bila orang tu jadi bercakap bohong ataupun berkata menjadi saksi dusta, dia menyebabkan mengambil hak orang. Orang tu patut dapat, contohlah, dia jadi saksi tentang tanah kan, kepada seorang kawan dia yang bercakap bohong. Maka dengan sebab dia jadi saksi dusta, orang yang sepatut dapat hak tanah tak dapat. Kan? Jadi orang tu akan dizalimi. Sebab tu Nabi sebut berkali-kali. Berulang-ulang peringatan Rasulullah, hadisnya hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi berulang-ulang memberi peringatan tentang kesaksian palsu. Kerana banyak orang yang meremehkannya. Senang je, simple je. Boleh tak tolong jadi saksi saya? Saksi apa nak? Boleh je. Tak payah banyak soal. Saya bagi 100. Terus dia cakapkan walaupun dia tak tahu apa-apa. Ramai orang pandang remeh. Di samping banyak faktor yang mengakibatkan kesaksian palsu. Misalnya kerana permusuhan, kerana dengki dan sebagainya. Juga kerana kesaksian palsu mengakibatkan berbagai bentuk kerusakan di atas muka bumi. Berapa banyak orang yang kehilangan hak-haknya hanya kerana kesaksian palsu. Berapa pula penganiayaan yang menimpa orang-orang yang tak berdosa disebabkan kesaksian palsu, atau seseorang mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, atau dinisbahkan kepada nasab yang bukan nasabnya. Semua itu hanya disebabkan oleh kesaksian palsu. Kemudian kata penulis lagi, termasuklah menganggap enteng masalah ini adalah apa yang dilakukan oleh sebahagian orang di pengadilan ketika dalam mahkamah. Ramai juga mula-mula nak menjadi saksi, dia bersumpah, tapi akhirnya dia bercakap bohong. Dengan mengatakan seseorang yang ia temui, jadilah saksi untukku. Kadang-kadang saksi itu dah ambil tepi jalan je. Jadilah saksi untuk aku, nanti aku akan menjadi saksi untuk kamu pula.
maka laki-laki itu pun memberi kesaksian atas perkara yang dia sendiri tidak mengetahui. Misalnya memberi kesaksian tentang pemilikan tanah, rumah ataupun keterangan kelakuan peribadi. Padahal dia tidak pernah bertemu orang tersebut kecuali di pintu mahkamah ataupun di ruang lobi. Ini adalah satu kedustaan. Seharusnya semua bentuk kesaksian itu adalah sebagaimana disebut dalam firman Allah, wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Maksudnya kata Allah dalam surah Yusuf, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui. Yang kami tak tahu, kami tak boleh menjadi saksi. Wallahu alam. Kita tengok soalan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam mana dengan perkataan gurauan yang menipu, Ustaz? Gurauan yang menipu. Okey, Nabi kata berdusta ni, bercakap bohong adalah dosa besar, dan tak mungkin orang beriman bercakap bohong kecuali 3 tempat je. Kecuali 3 tempat. Pertama, dalam peperangan dibenarkan bercakap bohong sebab tujuannya untuk mengalahkan musuh. Yang kedua, untuk mengislahkan, untuk mendamaikan antara dua pihak yang bergaduh. Ketika itu boleh bercakap dusta sebab masalahnya besar. Dan yang ketiga, suami isteri bila ada keperluan lah. Kalau saja-saja pun tak boleh. Jadi tak ada. Yang keempat, bergurau dalam keadaan berbohong. Tak ada. Bahkan satu hadis yang Nabi bagi amaran keras kepada orang yang bergurau tetapi bercakap bohong. Nabi kata celakalah, maksud dia celakalah orang yang bercakap bohong hanya untuk menggelakkan orang. Buat lawak bodoh kan? Lawak bodoh dia reka cerita tujuan nak gelakkan orang. Nabi kata apa? 3 kali Nabi kata celaka. Dan satu lagi hadis yang maksudnya Nabi kata orang ni akan mendapat tempat di syurga bila dia meninggalkan bercakap bohong walaupun dalam keadaan bergurau. Wallahu alam. Jazakallah khair. Wa anta fa jazakallah khair. Ada ustaz TikTok kata zikir ini dapat mengelakkan daripada kefakiran, dibukakan pintu kekayaan, selamatkan kita daripada azab kubur dan dibukakan pintu syurga. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Benarkah hadis Nabi ini? Bukan, itu tak sahih. Zikir yang boleh mengelakkan kefakiran, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, hadis tu, zikir tu tak sahih. Tak sahih. Saya pun tak faham. Orang kita suka, orang Melayu suka apa? Shortcut. Baca zikir ni jadi kaya. Baca zikir ni hilang kefakiran. Sedangkan ayat Al-Quran yang jelas, ini bukan hadis ayat Quran. Allah kata apa? Kalau betul kamu nak rezeki, kalau betul kamu nak kaya, Allah dah bagi formula dia, teori dia. Apa dia? Wa may yattaqillah. Siapa yang bertakwa pada Allah, taat pada semua perintah Allah, tinggal semua larangan, Allah janji 2. Satu, ya ja'alahu makhraja. Allah bagi untuknya jalan keluar daripada semua masalah. Dengan apa? Bukan dengan zikir, dengan takwa. Taat pada semua perintah Allah. Yang kedua, Allah janji, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi rezeki yang tak disangka. Kalau betul kamu nak harta, kamu nak rezeki yang disangka ke yang tak disangka? Kalau kamu cerdiklah, kalau kamu ada hikmah, kamu pilih rezeki tak disangka lah. Dan caranya apa? Bukan baca zikir, bukan baca surah. Jadi orang bertakwa. Ayat tu kamu tampalkan kat dinding kan. Wallahu alam. Dia tidak ada yang paling jelas tentang Tuhan, tentang diri Allah melainkan Al-Quran. Sebab Al-Quran ialah kalamullah.
Sebab itulah ayat-ayat pertama surah-surah awal yang turun di Mekah ialah tentang apa? Tentang akidah mentauhidkan Allah. Tentang akidah hari kiamat. Tentang akidah percaya beriman kepada Rasulullah. Jadi kalau nak kenal Allah, tidak ada jalan pintas melainkan tadabbur Al-Quran satu persatu. Sebab itu ayat Al-Quran dipanggil ayat. Dipanggil ayat. Kenapa? Apa makna ayat? Ayat ialah tanda kebesaran Allah. Setiap kali kamu baca ayat dan kamu faham, kamu semakin kenal satu tanda kebesaran Allah. Tambah satu ayat, tambah dua lagi tanda kebesaran Allah. Jadi setiap ayat memperkenalkan kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi anak kita tadabbur Al-Quran, ayat demi ayat, insya-Allah dia akan kenal Allah, dia akan mentauhidkan Allah dan tidak akan mensyirikkan Allah. Wallahu a'lam. Kakak menyusukan dia sebenarnya dia menyusukan bila disebabkan menyusu dia menjadi haram sebagaimana mahram. Jadi kalau adik tu memang dah mahram dah, jadi tak ada maknalah menyusukan, memang mahram dah, tak boleh kahwin. Jadi yang menyusu ni sebenarnya yang bukan mahram, asalnya tak ada hubungan. Wallahu a'lam. Ustaz, di Malaysia hanya 60% saja yang beragama Islam. Di mana silap kita, maka yang 40% itu belum memeluk agama Islam. Berapa peratus? 60%. Soalan dia, di Malaysia dia ada 60% saja yang memeluk Islam. Jadi soalan di mana silap kita? Pertama, 60% tu yang berdaftar atas nama Islam. Belum tentu dia Islam yang sebenar. Belum tentu dia beriman. Kalau tapis-tapis tu tak sampai 60%, mungkin wallahualam. Kalau nak cek betul-betul yang betul-betul beriman kepada Allah, mungkin tinggal 10-20% je. Jadi di mana silap? Silapnya sebab tak berdakwah lah. Dakwah tak berjalan. Yang banyak ialah berceramah. Yang banyak ialah kelas ilmu. Dia dua benda yang berbeza. Kelas pengajian, kelas ilmu dengan berdakwah. Dua benda yang berbeza. Sebab itulah yang kita bincang tadi, kewajipan berdakwah kepada siapa? Semua. Adapun ulama' ni, dia lebih fokus kepada apa? Pemantapan ilmu. Ada ulama' bidang dia ialah hadis. Dia mengajarlah hadis, tapi belum tentu berdakwah. Ada ulama' pakar dalam bidang bahasa Arab. Dia mengajar dalam bahasa Arab, tapi belum tentu berdakwah. Ada ulama' pakar dalam tafsir, tapi belum tentu dia berdakwah. Dakwah ialah, dia tak perlu jadi ulama'. Anak Luqman pun Allah kata, Luqman begitu pergi berdakwah, walaupun dia masa itu masih budak. Dan kita tengok jin yang masuk Islam kan. Setelah berapa kali dia dengar ayat Quran daripada Nabi? Sekali je terus berdakwah. Ramai jin yang masuk Islam. Dan ramai lagi cerita kisah para sahabat yang sekali dengar ayat Quran daripada Nabi, terus dia balik berdakwah. Contohnya, Tufai bin Amru Ad-Dawsi. Sekali je dengar ayat Quran daripada Nabi, terus dia balik berdakwah pada anak isteri dia, mak bapak dia beriman. Lepas tu dia berdakwah pada kaum dia, tapi kaum dia tak dengar. Dia balik semula pada Rasulullah, bertanya, "Ya Rasulullah, kaum aku ni degil tak nak beriman." Maka Nabi kata, Nabi angkat tangan, Nabi berdoa, Allah mahdi Ad-Dawsi. Ya Allah, bagilah hidayat pada kaum Ad-Daws. Maka At-Tufai bin Arub balik semula berdakwah dan ramai yang beriman. Tak perlu lama belajar. Nak menjadi pendakwah tak perlu ulama' yang hebat. Jin pun boleh. Kalau jin boleh, takkanlah kita lebih teruk daripada jin. Jadi jawapannya ialah sebab setiap kita sama ada tak belajar langsung ataupun belajar saja tapi tak berdakwah. Penceramah-penceramah pun hanya berceramah, hanya mengajar bila dijemput. Dia tak pergi masuk kampung berdakwah kan. Kalau tak dijemput, dia tak pergi masuk kampung untuk berdakwah. Wallahu a'lam. Maksud dia serentak ilmu apa tu?
Dia berapa subjek yang Luqman ajar anak dia? Berapa subjek tu? Satu subjek akidah, satu lagi? Akidah tauhid lah. Yang buat baik pada mak bapak tu apa dah? Dia lebih kepada akhlak. Lepas tu pasal solat, subjek apa tu? Ibadat fardu ain. Lepas tu dakwah. Dakwah tu subjek apa tu? Subjek kemasyarakatan ataupun tanggungjawab individu kan. Lepas tu Luqman ajar satu lagi, jangan kamu sombong. Itu subjek akhlak. Berapa subjek tu? Sebenar lebih kurang 1-2 subjek je. Jadi boleh tak dia ajar dalam masa yang sama 2-3 subjek yang sebenarnya ada kait mengait itu. Bila kamu beriman kepada Allah, mesti kamu salat. Bila kamu salat, melahirkan akhlak yang mulia. Sebenar pimai satu subjek je. Kenapa tak boleh? Sekarang kalau kita pergi sekolah kan, berapa subjek yang anak kita belajar tu? Sampai rebeh bahu bawa beg kan? Dekat 10 subjek kan, SPM saja dah 10 kan? Matematiknya, matematik tambahan. Wallahu a'lam. Ustaz, adakah dengan berdoa boleh mengubah takdir? Bukankah takdir dan sudut seseorang telah tertulis di Lauh Mahfuz? Adakah takdir seorang itu ada 2 hingga 3 mengikut doa seorang? Dia soalan dia, adakah dengan berdoa boleh mengubah takdir Allah? Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, la yuraddu al-qada'u illa ad-du'a. Tidak boleh mengubah qada, ketentuan Allah, melainkan dengan doa. Apa maksud hadis itu? Antaranya ulama mengatakan dengan doa mengubah takdir yang asal. Makna takdir Allah dah tetapkan. Satu, takdir yang asal sebelum berdoa. Yang kedua, Allah tetapkan takdir setelah kita berdoa. Jadi takdir yang berubah setelah kita berdoa, sebenarnya takdir itu juga Allah pun telah tetapkan. Wallahu a'lam. Ustaz, katanya di padang mahsyar, adakah mak ayah kita akan jumpa dengan anak-anaknya atau masing-masing buat hal masing? Dia itulah, kalau kita belajar fardu ain kita tak tahu ni. Ni kenapa tanya soalan macam ni? Sebab dia belajar fardu ain. Dalam fardu ain tak sebut ni. Tapi bila tak ada buat Al-Quran, Allah sebut tak ada Al-Quran. Ya. Allah sebut dalam surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari itu seseorang lari pada saudara dia, lari pada isterinya, lari pada anak-anaknya, lari pada mak bapak. Bila lari pada mak bapak, mana jumpa ke tak? Jumpalah tu. Dan kenal ke tak? Kenal lah tu, sebab tu dia lari. Allah sebut lari pada isteri. Makna jumpalah tu. Kalau dia tak lari, makna tak jumpa. Kenapa lari? Sebab dia takut isteri ke suami ke tuntut hak ke atas dia. Yang dia pun boleh tentu lepas. Jumpa anak, anak tuntut. Bapak tak ajar saya baca Quran. Bapak tak ajar saya. Dia takut, dia cabut lari. Makna, kalau ikut ayat tu memang jumpa. Dan dalam surah Al-Ma'arij Allah beritahu, yubassarunahum yawaddul mujrimu. Allah akan memperlihatkan anak kepada bapa, bapa kepada anak. Dan bila mereka masuk neraka, mereka nak gunakan anak sebagai penebus. Bukan nak bantu anak. Tak, dia nak selamatkan diri dia yang dalam neraka. Biarlah anak dia jadi penebus, masuk tempat dia, dia keluar neraka. Makna masing-masing akan jumpa, masing-masing akan, bukan setakat jumpa, masing-masing akan cabut lari. Sebab takut tanggungjawab. Dia Allah tak sebut. Allah tak sebut umur anak Luqman dalam Quran. Dalam hadis pun tak disebut. Cuma dalam bahasa Arab bila sebut ya bunaya, makna anak kecil lah. Satu. Yang kedua, bila Luqman mengajar anaknya, mengajar akidah. Dia logiknya mengajar masa kecil. Mana ada mengajar akidah benda yang penting ketika anak dah dewasa. Kemudian yang ketiga, Nabi sendiri mengajar, Nabi sendiri bagi tahu, alimu auladakum as-salata wa hum 7 sinin. Ajarlah anak kamu salat ketika anak kamu umur 7 tahun. Jadi proses pendidikan mesti bermula daripada kecil. Dan juga kita dapat pengalaman daripada kisah Ghulamun Dakwah.
Tukang sihir bagi tahu pada raja, aku dah tua. Jadi boleh tak cari seorang budak untuk aku ajar ilmu sihir. Jadi cara orang kafir berfikir pun, dia nak ajar benda yang walaupun sesat, tapi mula dia ajar ketika budak masih mentah, masih fresh. Jadi nak ajar benda dunia pun masa budak, maka nak ajar agama kena juga masa budak. Wallahu alam. Contoh Ustaz, Assalam. orang perempuan sebaiknya duduk di rumah. Bagaimana untuk seorang perempuan berdakwah sedangkan tempat yang terbaik adalah di rumah? Cukupkah dengan menasihati atau mendidik anak-anak? Cuba memperbaiki diri dan menjadi contoh kepada anak. Dia kalau dia tugas utama wanita di rumah, dan di rumah pun Allah sebut buat apa? Tugas sebagai isteri, jaga suami. Tugas sebagai ibu, uruskan anak, didik anak. Kalau kerja tu dah settle, tak salah dia pergi keluar. Ada tak isteri sahabat terlibat dalam medan peperangan? Ada. Benda yang berkaitan dengan wanita lah. Contoh merawat pesakit. Jadi bila ada keperluan bertugas di luar dan tidak ada pergaulan bebas dan jaga adabnya, tak salah wanita keluar. Kalau duduk kat rumah, anak semua dah besar, nak ajar pun dah tak dengar. Carilah orang luar, orang asnaf ke apa, pergi mengajar, tak salah. Kita kalau berdakwah risau kan, tapi pergi Maidin tiap-tiap minggu, jumpa macam-macam orang. Dah. Ya. Zoom. Okey, silakan Zoom. Wahai Zoom. Ya Ustaz. Ya. Tadi kan makna hikmah itu adalah pelindung kan Ustaz. Ya. Kalau makna takwa itu kan perisai. Ya. Jadi macam sama aja Ustaz. Macam mana bedanya Ustaz? Ini abang dari mana ni? Jambi kah? Iya Ustaz. Walid. Ustaz. Oh, Walid. Oh, Masya Allah. Okey, soalan dia apa beza hikmah dengan takwa? Dia sebenarnya lebih kurang. Yang lebih tepat macam ni. Hikmah tu lebih kepada ilmu, lebih kepada kefahaman. Dan takwa tu ialah hasil daripada kefahaman tu. Bila dia ada faham agama, lahirlah takwa. Takut nak buat benda haram. Dan rajin nak buat amal soleh. Daripada mana ni? Daripada hikmah. Daripada tafaqquh fid din. Wallahu a'lam. Ustaz nak tanya, di pada mahsyar adakah mak ayah ada? Dah jawab dah. Ustaz, bagaimana kita nak menghafal Al-Quran untuk capai cita-cita dapat rida Allah, rahmat Allah sambil nak berdakwah sikit-sikit? Macam mana nak? Hafal Al-Quran untuk capai cita-cita dapat rida Allah dan rahmat Allah. Dia redha Allah yang paling utama ialah buat apa yang Allah suruh. Bukan hafal ayat yang Allah suruh. Yang paling asal ialah jadi orang bertakwa. Allah redha kepada orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Yang mentaati semua yang Allah suruh dan meninggal apa yang Allah larang. Kemudian kita dah buat, kita dah faham Al-Quran, kita dah amalkan, naik darjah satu lagi iaitu hafal. Jadi paling asas bukan hafal lah. Kalau boleh kita fokus dulu kepada tadabbur, dan yang kedua kepada amal, yang ketiga kita pergi pada hafal. Tapi kalau kita nak buat serentak pun tak salah. Contoh ayat ni kita dah hafal, kita dah tadabbur dan kita dah amalkan, besok kita mula hafal. Satu hari kita hafal 2 ayat yang kita tadabbur semalam. Seminggu dapat 14 ayat. Kalau sebulan dapat 60 ayat. Jadi satu benda yang sangat bagus. Kelebihan orang yang hafal Quran setelah dia faham, setelah beramal, apa dia? Allah sebut kepada penghafal Al-Quran yang dah faham dan dah ada amal di akhirat besok. Allah kata apa? Baca satu ayat dan naiklah satu tangga, satu tingkat di syurga.
baca satu ayat naik satu tingkat. Sehinggalah dia baca ayat yang terakhir yang dia hafal dan dia amalkan, maka itulah tingkat yang terakhir untuknya di syurga. Makna semakin banyak ayat yang dia faham, dia amal, yang dia hafal, semakin tinggi darjahnya di syurga. Dan saya sendiri sudah menghafal Al-Quran sebagai motivasi lah. Saya lebih mudah hafal sebab apa? Ayat yang saya dah tadabbur, lebih mudah saya faham, lebih mudah saya hafal. Saya sekarang dah masuk nak mantapkan juzuk yang ke-28. Kalau campur-campur semua, ini bukan nak riak ni, tak sebagai motivasi kan. Sejak PKP ni, alhamdulillah saya dah hafal masuk juzuk yang ke-7. Musim PKP ni, nikmat. Sebelum ni, sebelum PKP, kelas saya pagi, petang, siang, malam. 1 minggu 20 kelas. Satu kerugian besar, saya tak boleh hafal Quran. Dan saya hanya mengajar je. Tapi sekarang musim PKP, kelas 1 hari, 1 kali sahaja, banyak masa saya boleh menghafal. Jadi saya cadangkan kepada pelajar-pelajar, setiap kali kita tadabbur 2 ayat setiap malam, besok hafal. Dan lepas dah hafal dan mantap, baca dalam solat. Supaya tak lupa. Wallahu a'lam. Wassalam. Ada doa khusus untuk kuatkan ingatan daripada Rasulullah SAW. Dia Imam Syafi'i. Dia orang kita suka doa. Suka doa. Dengar apa kata Imam Syafi'i. Bila dia kadang-kadang dia lupa kan. Kata guru kepada Imam Syafi'i, Waqi'. Dia kata ilmu itu adalah cahaya. Maka jangan padamkan cahaya itu dengan maksiat. Jangan padamkan cahaya ilmu dengan maksiat. Maka Imam Syafi'i kata, dah satu masa dia kata, aku mengadu kepada guruku su'u hifzi, buruknya hafazanku. Sebab apa? Sebab dosa. Sebab maksiat. Bila kita buat maksiat, maka ada titik hitam di hati kita. Bila tambah lagi maksiat, lagi tambah titik hitam. Bila hati dah hitam, dah gelap, memang susah nak hafal. Kalau hafal pun cepat lupa. Jadi kaedah yang paling utama untuk menghafal bukan doa. Doa tu usaha yang terakhir. Punca susah nak hafal, susah nak ingat. Kalau ingat pun cepat lupa, ialah hati kita. Hati kita keras, hati kita hitam. Jadi bertobat daripada segala dosa, jangan ulang dosa, lepas tu bacalah doa apa-apa je. Saya tak tahu doa yang khusus untuk kekalkan ingatan. Tapi yang paling penting, proses nak menghafal ialah bertobat daripada semua dosa. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Dia tanggungjawab yang paling utama ialah ketua keluarga lah. Suami lah ataupun bapa lah. Tapi kita tahulah zaman kita kan, bila suami bekerja tu, bapa bekerja, dia tak ada masa. Maka peranan itu diambil sepatutnya oleh ibu lah. Sebab yang paling banyak masa di rumah dan dengan anak-anak ibu lah. Jadi jangan isteri ni ataupun ibu lepas tanggungjawab. Sebab nak harap pada suami memang dah lah. Suami tak belajar agama. Tadabbur pun tak ada. Jadi suami nak ajar apa pada anak kita? Kita lah yang belajar agama, yang belajar tadabbur. Dan kita banyak masa di rumah dengan anak-anak, kita lah ambil peranan tu. Saya pernah sebut kisah Rabi'atul Ra'i, seorang ulama yang terkenal. Suami dia keluar berjihad dan tak balik-balik. Dia ditinggal duit 10,000 dinar kepada isteri dia. Jadi isteri dia tak tahu suami dia mati ke tak. Nak kata mati, mayat tak ada. Nak kata tak mati, tak balik. Maka dia guna duit 10,000 dinar yang suami dia tinggal untuk didik anak dia. Masa suami dia tinggal, anak dia belum lahir dalam kandungan. Bila lahir, dia guna duit yang suami dia tinggal, didik anak dia, sampai akhirnya 30 tahun anak dia menjadi ulama yang hebat. Siapa yang didik? Mak. Suami tak ada. Lepas 30 tahun, suami dia balik. Suami dia cari-cari sebab dah berubah kan, 30 tahun. Cari-cari akhirnya jumpa rumah dia. Bila masuk rumah dia, anak dia larang. Siapa kamu ni? Sebab anak tak kenal bapa. Masa bapa dia keluar, anak masih dalam perut mak. Siapa kamu? Jangan ceroboh.
Bapa dia pula kata, siapa kamu? Ini rumah aku. Maka isteri dia dengar. Macam pernah dengar suara. Keluar-keluar rupanya suami dia yang telah menghilang 30 tahun. Maka isteri dia kata, mak dia kata, wahai anakku, jangan marah. Itu adalah bapa kamu. Tengok. Siapa yang mendidik anak ni menjadi ulama hebat. Ulama ni terkenal. Dipanggil Rabi'atul Ra'i. Yang mendidiknya ialah ibu. Bapa tak ada. Wallahu'alam. Okey, cukup lah. Cukup. Kita sambung besok lah, insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. 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 Waalaikumsalam. كتاب الله ترق جنانه